Dengar suara saya tak? Assalamualaikum, Doctor. Yes, Ola. Yes, Doctor. Can leave Webex? Yeah, you can leave this WebEx. Okay. Thank you, Doctor, so much. If Thank I you. have another class. Okay. Thank you, Doctor. Okay, you're welcome. Okay, untuk kelas component design. Okay, can you hear me? Yes, Doctor. You got it. We can hear you. Okay, so now we come to the chapter. Is it chapter 7? Chapter 4, 2, 3, 4, 5. Basically, chapter 5. Okay, no problem. Okay, so ini adalah susunan yang lama. Okay, chapter 7. Okay, susunan yang lama kita belajar bow and well dahulu. Bow join and well join. Tetapi untuk semester ni kita susun, kita belajar bearing dahulu. Bow and well join kita akan belajar di hujung semester. Lepas habis semua topik sampai VBAC, lepas VBAC lah. Next week kita akan belajar VBAC. After VBAC, baru kita belajar bolts and welding joint. Okay. Baik. Slide saya akan edarkan dalam Telegram. Not to worry. Okay. So, secara umumnya bearing ada dua jenis. Okay. Satu ialah rolling contact bearing and another one is sliding contact bearing. Ada dua jenis. Rolling contact bearing dan sliding contact bearing. Dan untuk khusus ini kita hanya mempertimbangkan rolling contact bearing sahaja. Okay. Baik. Yang kedua ialah bearing are manufactured to take one pure radial load, okay, ataupun pure thrust load. Thrust load juga dipanggil sebagai axial load. Maksudnya beban dalam arah paksi bearing. Okay, ini paksi bearing. Okay, so beban yang bertindak dalam arah paksi bearing. Okay, kalau jejarian dalam arah jejariah, so jejarian sebelah bearing. Ini center bearing di dalam arah jejari bearing. Jadi dia design sama ada untuk mengambil beban jejarian sahaja, beban tujah sahaja, ataupun kombinasi kedua-dua beban tadi. Okay, untuk menanggung beban radial dan juga thrust. Okay. Sebelum kita pergi dengan lebih detail, kita lihat komponen utama bagi sebuah bearing. Secara umumnya kita ada 4 komponen utama. Yang pertama ialah yang ini, dipanggil sebagai outer ring. Okay, outer ring. Okay, outer ring. Komponen kedua bagi bearing ialah ada inner ring. Okay, inner ring. Outer ring boleh berputar, inner ring juga boleh berputar. Okay, dia boleh berpusing. Bebas berpusing. Jadi penggunaannya terpulang kepada penggunaan kejuruteraan tersebutlah. Jadi ada kejuruteraan di mana bahagian dalam ni diam. Inner ring ni diam. Yang berpusing adalah outer ring. Ada yang outer ring diam, inner ring berpusing. Jadi kebanyakannya ialah outer ring akan diam, inner ring yang akan bebas berpusing. Okay. Itu dua komponen. Dan komponen ketiga ialah separator. Pemisahnya. Separator. Kemudian kita ada elemen pengguling. Rolling element. Elemen pengguling. Rolling element. So dalam contoh ini, rolling element adalah jenis ball. Jenis berbola. Ball. Elemen pengguling dari jenis berbola. Okay. Jadi ada 4 komponen utama bagi bearing. Inner ring, outer ring, separator dan juga rolling element. Okay.
So, dalam contoh ini rolling elementnya adalah jenis berbola. Kemudian kita lihat konfigurasi utama bagi bearing. Yang pertama ialah ada outside diameter terluar. Kemudian kita ada diameter terdalam ataupun dipanggil dengan nama, dia tak panggil dengan nama inner diameter tetapi dipanggil dengan nama bore. Okay. Seterusnya ialah lebar bearing, width. Kemudian kita ada corner radius. Ada corner radius. Okay. Jadi corner radius tu membantu shaft untuk mudah dimasukkan ke dalam. Boleh Baik. Terusnya ialah jenis bearing. Okay. Kita umumnya ada 4 jenis rolling contact bearing. Ada yang panggil sebagai cylindrical, ada yang panggil spherical, ada yang dipanggil sebagai tapered, ada yang dipanggil sebagai needle. So cylindrical yang mana? Yang ini. Ini cylindrical. Okay, ini ialah cylindrical. Okay. Spherical, ini spherical. Ini berbola lah, ataupun ada yang satu lagi tu dipanggil spherical juga. Ini ialah spherical. Okay. Ini berbola. Okay. Kemudian ini needle. Okay. Ini berbola lah, ini berbola. Kemudian spherical lah kita panggil, spherical ataupun berbola. Ini ialah taper. Ini ialah taper roller bearing. Okay, dia berbentuk seperti cone ni. Untuk lebih jelas kita lihat kepada schematik ini, rolling element. So yang atas ni dipanggil sebenarnya dalam keluarga spherical, spherical, berbola, spherical, symmetrical, spherical, symmetrical. Ini dalam keluarga berbola lah. Jadi kita panggil fully spherical. Okay. Ini ialah cylindrical. Cylindrical juga dipanggil dengan nama roller. Okay, roller. Ini needle. Dia macam cylindrical tetapi dia saiz lebih kecil. Dan dipanggil dengan nama needle. Yang ini taper. Okay, taper. Bentuk seperti cone. Nanti ada bucu tajam lah. Okay. Baik. Dan jenis-jenis beban. Okay, berikutnya adalah jenis-jenis beban. So, dalam kursus ini, kita hanya mempertimbangkan 2 jenis bearing. Jadi banyak-banyak bearing tadi, kita hanya mempertimbangkan 2 jenis saja. Iaitu jenis ball bearing dan roller bearing. 2 jenis ini. Okay. Jadi ball bearing ini yang kita belajar ada 2 jenis. Kita ambil 2 jenis. Satu dipanggil dengan nama radial ball bearing. Yang kedua dipanggil angular ball bearing. Okay, angular ball bearing. So, radial ball bearing mempunyai sudut putaran ni ialah 0 darjah, maka yang ini akan mempunyai 25 darjah. Okay. Satu lagi ialah roller bearing, cylindrical, jadi cylindrical, berbentuk seperti drum. Jadi kalau kita lihat paksi putaran bagi rolling element ini ialah ini. Jadi dia hanya boleh berpusing pada paksi ini sahaja. Berbeza dengan angular ball bearing. Okay, dia boleh berpusing pada paksi ini. Certain paksi. Yang ini dia akan boleh berpusing pada paksi ini. Dan sebenarnya bola ni boleh berpusing pada paksi ini juga. Okay. Jadi awak bayangkan kalau kita kenakan kita lihat pada roller, kita ambil roller bearing ni. Okay. Katakanlah kamu kenakan dengan beban tujah. Bila awak kenakan beban tujah kepada bearing, maka inner ring ataupun outer ring ni tidak boleh berpusing. Sebab apa dia tidak boleh berpusing? Sebab elemen rolling element ni
tidak boleh berpusing terhadap paksi ni. Dia tak boleh nak berpusing ni. Dia tak boleh pusing terhadap paksi tu. Jadi dia jadi macam fix, melekat gitu. Jadi shaft tidak boleh berpusing. Jadi the worst case scenario, dia akan tercabutlah, inner ring dengan outer ring akan tercabut. Jadi hal ini menjadi sebab kenapa roller bearing ataupun straight roller bearing ini tidak boleh menanggung beban hujah. Jadi roller bearing hanya akan menanggung beban jejarian. Jadi kalau awak kenakan dengan beban jejarian, katakanlah FR, jadi FT. Okey. Jadi FR ni, jadi dia ini boleh berpusing. Dia boleh inner ring ataupun outer ring tu boleh berpusing disebabkan oleh ada komponen rolling element ini membenarkan dia berpusing. Jadi ia menjadi sebab kenapa roller bearing ini hanya boleh menanggung beban jejarian. Jadi bila awak dah faham tentang idea roller bearing, kalau kita pergi kepada ball bearing, kita tahu ball ni dia boleh berpusing dalam banyak paksi. Okay? Dia boleh pusing terhadap paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay? Jadi ia menjadi sebab bila kita bagi dia thrust load, so maksudnya bola ni boleh berpusing. Jadi inner ring ataupun outer ring juga boleh berpusing. Okay? Jadi ball bearing boleh membawa beban sama ada radial load atau thrust load atau kedua-duanya sekali kalau bertindak serentak. Okey? Boleh. Jadi bila soalan, kadang-kadang soalan tu dia okey, contohnya ada shaft lah. Itu ada shaft. Saya beritahu, ada shaft kat sini ada titik A, di sini titik B. So saya beritahu bahawa titik A ni akan tanggung hanya FR saja. So dekat titik B ni akan tanggung dua jenis. Satu FT dan satu lagi FR. Okay. Jadi dekat bearing B ni tak boleh pakai roller bearing. Tak boleh pakai roller bearing. Jadi kalau kamu tanya soalan, saya nak pakai bearing apa dekat sini kan? Soalan memang tak beritahu pun. Di B tu nak pakai bearing apa. Okay. Dia tak beritahu. Dia hanya beritahu kata untuk masalah ni, kamu pakai ball bearing dengan roller bearing. Yang mana satu nak letak kat A ke, nak letak kat B ke, dia tak beritahu. Jadi jangan tanya pensyarat, dekat A nak pakai apa, B nak pakai apa. Okay, sepatutnya kamu tahu. Okay. So di B kamu tak boleh pakai roller bearing. Okay. Tak boleh pakai roller bearing sebab design bagi roller bearing tidak membenarkan menanggung beban hujah. Okay. Di titik A kamu boleh pakai ball bearing ataupun roller bearing. Kedua-duanya kamu boleh pakai. Okay. Jadi bearing-bearing yang lain itu yang kita tak belajar tu, jadi dia melihat kepada magnitude, radial load dan thrust load. Okay, kalau magnitude thrust load itu tinggi, maka ball bearing dengan ball bearing itu tak sesuai nak pakai. Kita kena pakai untuk heavy duty thrust load, kita akan guna taper roller bearing. Taper roller bearing untuk menanggung thrust load yang lebih besar magnitude dia. Okay. Jadi dia ada portion. Jadi kalau awak lihat radial type dengan angular type ni, so angular type ni akan design ini membenarkan thrust load bearing ini boleh menanggung thrust load yang lebih besar berbanding dengan bearing ini radial type. Okay. Kedua-duanya boleh menanggung thrust load, tetapi angular boleh membenarkan untuk menanggung beban thrust load yang lebih tinggi. Okey, baik. Itu ialah jenis beban yang bertindak ke atas bearing. Okay, tapi secara umumnya bearing adalah untuk menanggung beban jejarian secara umum. Okay, namun demikian keperluan penyitaan kadang-kadang ada daya thrust load bertindak. Terus ni kita lihat contoh. Okay, kita ada shaft
Di sini. Okay, ini shaft. Okay, di sini ada fan, industrial fan. Okay, di sini kita ada pulley. Okay, so pulley ni ialah input lah. Kita ada input untuk drive fan. Jadi fan ni akan berpusing. Jadi bila fan ni berpusing, okay, so basically dia akan ada apa angin ni, angin. So angin tu, load daripada angin tu dia akan satu apa dalam arah akan ada dalam arah axial dan juga ada dalam arah radial. So akan ada load FR dan akan ada load FT yang dihasilkan oleh fan blade tu. Okay, fan blade. Jadi itu load yang bertindak. Jadi load itu akan dihantar ditanggung oleh shaft. Akan ditanggung oleh shaft dan seterusnya akan dihantar kepada bearing. Kalau kita ada shaft, okay, kita ada shaft, kita ada bearing. Katakanlah di ujung ni bertindak FT, beban kerja harian. Beban tujah. So kalau kita nak lukis gambar ajar badan bebas, di A ni akan menanggung load apa? Berapa? FB ni berapa? FA ni berapa? Kamu ada summation of forces equal to 0, ada summation of moment equal to 0. Cuba kamu gunakan persamaan statik itu untuk menentukan apakah daya, magnitude daya di titik A dan B. Okay, kedua persamaan statik itu, summation of forces and summation of moment equal to 0 tu, tidak boleh membantu awak untuk menentukan di titik A berapa magnitude yang akan ditanggung, B pun berapa magnitude. Tak boleh nak tentukan. Jadi bagaimana kejuruteraan menyelesaikan masalah ini adalah melalui pemilihan bearing. Okay. Oleh kerana load FT itu di sebelah kiri ni, load FT, tujah tu bertindak di sini, jadi kita akan design bearing yang paling hampir dengan that axial load ataupun thrust load akan menanggung beban tersebut. Oleh yang demikian, di titik A kita akan pakai, dalam kes ini kita akan pakai ball bearing. Either radial ball bearing or angular ball bearing. Dalam contoh ini dia pakai angular ball bearing. Dan kita beritahu macam mana, kita lihat kepada paksi putaran ball bearing. Manakala yang jauh daripada thrust load itu dia menggunakan roller bearing. Roller bearing. Boleh. Jadi saya harap awak dah dapat idea di sini. So penentuan kepada bearing yang mana satu menanggung thrust load adalah melihat kepada kedudukan thrust load dengan kedudukan bearing itu yang mana paling hampir. Kalau kita letakkan dia, kalau katakanlah ball bearing kita pilih letakkan di sini, okay, roller bearing di sebelah sana. Okay, jadi daripada idea yang kamu belajar dulu daripada konsep buckling, buckling. Okay, jadi kalau kita ada satu komponen yang begitu langsing sebabkan oleh dia terlalu panjang, dia akan menyebabkan shaft ini mudah meleding, bukan melentur, meleding disebabkan oleh buckling load. Okay. Jadi untuk mengelakkan shaft itu mengalami buckling, kita design bearing itu paling hampir dengan thrust load. Jadi kita boleh reducekan kesan buckling ke atas shaft. Okay. Baik. Ini contoh yang lain. Okay. Okay, kita tak belajar bearing yang gini. Kita bearing ini dalam buku juvenile tu kita hanya ambil sampel dalam 3 helai
muka surat macam tu sahaja daripada saiz bearing. Kalau kamu lihat buku bearing saja, buku bearing sama tebal dengan buku turbina. Bearing saja. Jadi kita hanya belajar ambil sampel saja. So, banyak lagi bearing yang ada. Okay. So, tujuannya lah untuk mendedahkan kepada kamu cara pemilihan bearing. Jadi kalau kamu faham tentang idea pemilihan bearing itu, tidak menjadi masalah. Okay, baik. Yang di sini kita lihat bagaimana susunannya. Dia ada di sini. Okay. Ini ialah compressor. Okay. So kita tahu dia kompres udara. Okay. Jadi dia kompres udara. So dia ada load dalam arah paksi dan juga dalam arah radial. Dia ada dalam arah radial. Jadi ada penggunaan roller bearing di situ. Roller bearing. Sebelah sini ada penggunaan apa tu? Ball bearing. Jadi ball bearing adalah untuk menanggung kesan thrust load ataupun axial load. Baik. Seterusnya ialah persamaan asas kepada bearing. Basic bearing life. Hayat bearing asas. Jadi ini persamaan dia. Sama ada persamaan atas ataupun persamaan bawah ni sama saja, cuma dia average persamaan itu. Persamaan ini diterbitkan berdasarkan kepada ujian di makmal. Ia bukan berasaskan kepada penerbitan rumus menggunakan mana-mana hukum. Sama ada energy law, based on energy law ataupun momentum law ataupun force law kan. Ya, jadi dia berdasarkan kepada ujian di makmal dan hasillah hubungan ini. Okay. Kemudian kita terus kenalkan komponen yang ada dalam persamaan ini. Kita ada L. Sekejap saya kena minum air. Kasar buat sekarang. Okay. L adalah bearing life. Ini adalah hayat yang kamu perlukan bagi bearing tersebut. Number in number of revolution. Awak nak bearing itu bertahan sehingga berapa kitaran. Okay. Kamu tak boleh expect bahawa bearing ni akan bertahan selama-lamanya. Okay. Bearing mempunyai hayat yang tertentu. Bearing murah, jaga dia, jangan rosak tukarnya. Okay. Baik. LR pula ialah rating life. Ini adalah hayat yang diisytiharkan oleh pengeluar bearing tersebut. Bergantung pada syarikat bearing. Ada syarikat bearing Timken, SKF dan sebagainya. Jadi masing-masing akan beritahu berapa rating life untuk bearing mereka. So, untuk Timken seperti ini adalah 90 juta kitaran. 90 juta kitaran. Jadi 90 juta kitaran ni. Jadi angka yang ini saya rasa dah awak tak asing. 10 power to 6 ataupun 1 million ini awak dah tak bukan satu angka yang asing ni. Awak dah belajar topik fatigue dahulu. Itu adalah angka yang untuk menunjukkan bahawa dia mempunyai hayat yang tak terhingga. Maksudnya bearing ini telah diuji di dalam makmal. So, dia bertahan sehingga 90 juta kitaran. Lepas tu dia stop. Okay. So, dia tengok tidak ada kecacatan pada bearing. Setelah 60 juta kitaran, kita katakan bearing tersebut telah survive. Jadi bearing bearing manufacturer akan isytiharkan that this bearing will have a rating life of 90 million cycle.
ataupun 90 million revolution. Tapi kalau kita ada dua company, syarikat satu isytihar 90 million cycle, satu lagi 900 million cycle, tentulah yang 100 million cycle tu mempunyai rating yang lebih baik. Okey. Jadi ni pengeluar bearing, pengeluar bearing. Baik, ini radial load daripada free body diagram. Tuan nak tentukan dia daripada free body diagram lah. Okey, awak calculate, awak dapat free body diagram. Kita ada shaft katakan, kita ada bearing dekat sini. Okey, bearing A, bearing B, yang kat tengah ni ada pulley, ada gear dan sebagainya. Akhirnya awak akan cari apa reaction di A, di B, dan awak akan dapatkan FR. Itu, ini FR. Radial load. So, kalau kita lihat pada persamaan asas ni tidak ada menyebut tentang safety, thrust load. Itu sebab saya sebut tadi pada asasnya bearing direka bentuk adalah untuk menanggung beban pencarian. Tetapi disebabkan oleh keperluan penjutaan, kita perlukan bearing menanggung beban tujah itu. So bagaimana kita nak handle masalah bila ada beban tujah ini? Kita akan lihat nanti. Okey. Dalam slide yang berikutnya. TREQ ni adalah beban C stand for catalog. C adalah catalog. Catalog yang dikeluarkan oleh pengeluar bearing. Dia beritahu setiap bearing dia boleh menanggung maksimum berapa load. FR dia boleh tanggung berapa load. Berapa? C required. Jadi bila awak kira dapat C required dan setelah awak kira di sini dapat 10, awak akan buka katalog, cari bearing yang boleh paling hampir dengan 10. Okay. Baik. Seterusnya ialah persamaan daripada persamaan bearing asas tadi. Okay. Kita ambil kira dua faktor tambahan iaitu KR dan juga KA. So KR adalah reliability factor, KR adalah reliability factor, manakala KA adalah application factor. Okay. Application factor dia melihat kepada environment di mana bearing itu digunakan. Okay, adakah bearing akan menerima low impact, medium impact, or heavy impact, okay, ataupun uniform load dan sebagainya. Di setiap jenis load itu yang bertindak ke atas bearing itu mempunyai kesan ke atas bearing. Okay. So kita ada KR, reliability factor. Okay, so reliability factor semua bearing. Contohnya bearing ini yang kita akan gunakan ni, katalog ini adalah daripada Timken Company. So dia mempunyai reliability dia ialah 90%. 90%. Apa yang dimaksudkan dengan 90%? Maksudnya dalam satu batch yang dia test bearing mereka, okay, 90% lulus ujian. Hanya 10% sahaja yang gagal. Okay, so 90% lulus. Maksudnya dia mencapai nilai 90, dia boleh survive until 90 million cycle. Hanya 10% saja yang tak boleh survive sehingga 90 million cycle. Maksudnya bila dia dah selesai 90 million cycle, dia stop, dia akan buat inspection ke atas bearing. So permukaan bearing mesti tidak ada popping seluas 0.01 inci square. Halus, sangat halus sangat. Jadi tak ada permukaan dia tu tak haus, permukaan dia tu tidak ada bopping, tidak menunjukkan retak yang kecil, size dia, so dia boleh survive. Okay. Jadi bila 90 survive, jadi dia punya hayat 90%. Okay. Jadi
Kita lihat graf ini. Graf ini adalah Life Adjustment Reliability Factor KR. Kalau kita lihat kepada 90%, okay, so KR dia adalah 1. Maksudnya tidak akan mengalami sebarang proses. Tidak memberi kesan kepada persamaan ini. Maksudnya dia adalah seperti di Mak lah. Okay, jadi kalau awak perlukan hayat yang lebih tinggi, katakan 98%, okay, so KR akan 0.35. Okay, so di mana kedudukan KR ni? Dia berada di bawah ini, 0.35. So maksudnya yang ini kecil. So jadi menyebabkan C required ni akan naik. Okay? C required akan tinggi. Okay? So maksudnya awak akan pilih bearing yang size ni lebih besar. Okay? Baik. Ini KA tadi saya katakan. Dia bergantung pada jenis aplikasi. Adakah uniform load, uniform load, no impact, gearing, light impact, moderate impact, heavy impact. Okay lah. Column ada ball bearing, roller bearing. Table 14.4 ini ini adalah cadangan. Cadangan untuk beri kamu idea lah. Contohnya saya ambil contoh katalah bearing yang digunakan pada mesin yang bekerja satu hari 8 jam. Satu hari 8 jam dan dia bekerja pada working days. Ini maksudnya kalau kita kat Malaysia ni daripada hari hari Ahad hingga hari Khamis. So hayat bearing tersebut dalam jam adalah di antara 20 ke 30 kilojam. 20 ke 30 kilojam ataupun 20 ke 30 ribu jam. Hayat bearing dalam bentuk jam. Saya nak bagi kamu gambaran. Gambaran. Baik, tadi saya ada sebut bagaimana kita hendak mengendalikan jika ada thrust load bertindak ke atas bearing. Jadi apa yang disarankan oleh pengeluar bearing ialah kita akan mencari beban berjarian setara. Okay. Equivalent radial load. Yang mana dia akan mempunyai kegagalan yang sama seperti equivalent radial load ni akan memberikan kegagalan yang sama seperti thrust load. Okay. So bagaimana nak tentukan equivalent radial load? Kita ambil contoh radial. Kita ada dua jenis ball bearing tadi kan. Satu radial ball bearing, satu lagi angular ball bearing. So, radial ball bearing alpha 0 degree. Okay. So dia ada 3 if kat sini. If pertama, if kedua dan if ketiga. If pertama, apabila ratio axial load terhadap radial load berada di antara 0 hingga 0.35, meaning that dia kecil lah. Bila dia kecil, so equivalent radial load terus mengambil nilai radial load. Maksudnya kita abaikan kesan FT tu. Boleh abaikan kesan thrust load itu. Jika ratio itu berada di antara 0.35 hingga 10, guna equation ini, dan jika lebih daripada 10, ratio tersebut boleh guna persamaan untuk menganggar equivalent radial load. So, erti kata lain ialah berbalik pada persamaan ini, bila ada axial load, ada axial load, thrust load, maka FR ini akan bertukar menjadi F. Equivalent radial load, still radial load. Kita mencari beban berjarian setara yang kegagalannya akan serupa seperti bila ada beban thrust load. Yang kedua sama juga, idea dia sama, cuma persamaan yang berbeza. Okay. Yang kedua ini ialah angular ball bearing, iaitu pada sudut alpha 25 darjah. Dan sekali dia ada 3 if, bergantung kepada ratio thrust load terhadap radial load ni. Kalau 0 to 0.68, kita boleh abaikan thrust load. Kita ambil FE equal to FR. 0.68 hingga 10, persamaan ini. Lebih besar daripada 10, awak guna persamaan. Okay. Baik. Sehingga itu tadi,
Ada apa soalan yang ingin ditanya sebelum kita bergerak? 7.18 ini. Dah. Tak ada? Sudah. Tak ada. Baik, terusnya ialah bearing fitting. Jadi dua bearing fitting. Okay. Sebab kita bila kita pasang bearing ni satu sangkut dekat housing, satu lagi bahagian akan sangkut pada shaft. Okay, jadi fitting dia ialah melibatkan dua bahagian, dua benda, dua part, satu housing, satu shaft. Jadi kalaulah kamu cuba kekalkan bore size, cuba kekalkan bore size ni, okay, jadi awak tidak mempunyai apa ni, cara lain. Jadi dia punya outside diameter dia akan berbeza. Dia ada satu bearing dengan satu bearing lain kalau awak nak kekalkan dia bore size tu. Okay. Dan loadnya akan bertambah. Load bearing ni lah, load bearing yang boleh tanggung untuk setiap bearing ni berbeza lah, bertambah, makin meningkat. Okay. So kalau kamu cuba nak maintain outside diameter, okay, outside diameter, maksudnya inner diameter yang akan bertukar ataupun bore yang akan bertukar. Okay. So yang ini awak boleh capai, maksudnya dekat sini lah awak akan boleh capai setiap bearing ni akan menanggung beban yang lebih kurang sama. Bearing ini mungkin sekitar 10, yang ni mungkin 10.5, yang ni 11, sekitar itu. Approximately constant load capacity. Bila awak ada outer diameter sama, bore size dia berbeza. Jadi dia akan approximately constant load capacity. Satu lagi ialah load capacity akan increase. Okay, itu gambaran awal lah bila awak nak lihat apakah relation di antara bore dan outer diameter untuk bearing. Okay. Terusnya ialah di dalam katalog nanti dia akan bagi maklumat seperti apakah outside diameter, bore, diameter untuk shaft, untuk sangkut pada bearing ini. Okay. Dan diameter untuk housing, untuk sangkut bearing pada housing. Okay. Kemudian corner radius ini dan juga lebar bearing. Okay. Kita lihat contoh. Table 14.1. Oh, sebelum tu. Okay, ada beberapa series bearing. Ada beberapa series, dia ada extra light series, ada extra light series, ada light series dan ada medium series. Yang ditanda dengan simbol LL00 ni extra light series, LL00. Extra light series L00. Light series bermula dengan angka 200. Medium series bermula dengan angka 300. Jadi angka permulaan 300 kita tahu this is medium series. Angka 200 bermula dengan angka 200 tu light series. Bermula dengan L, single L tu extra light series, double L itu extra light series. Okay. Jadi kita lihat kat sini, table 14.1 kita ada very basic number. So daripada angka sini kalau tengok ada single L, this is extra light series, angka 200 light series, dan 3 adalah medium series. So lihat angka dia bertambah, boleh bertambah di hujung 1, 2. Dalam jadual ni dia ada bagi bore size, outside diameter W,
corner size, dan shaft diameter untuk sangkut bearing dan housing. Untuk sangkut pada housing. Okey, itu cadangan daripada pengeluar bearing. Okay, dia bantu kamu untuk design bearing. Berapa design bearing. Yang ini yang saya nak lihat di akhir projek kamu nanti. Jadi saya tak nak tengok bearing shaft kamu. Straight aja shaft kamu. Okay, so macam mana nak sangkut bearing? Okay. Anggal bearing ni. Okay. Baik. Seterusnya lagi table 14.2. Table 14.2 ini adalah berkaitan dengan bearing rated capacity ataupun key required kamu tadi. Okay. So dalam jadual ni secara umumnya ada 4 kolom utama. Kita pecahkan. Ini kolom pertama. Kemudian kita ada kolom kedua. Kita ada kolom ketiga dan kita ada kolom keempat. Ada 4 kolom utama. Okay. Kolom kedua ni adalah untuk radial ball bearing, alpha 09. Kolom ketiga ni adalah angular ball bearing, alpha 25 degree. Dan kolom ketiga adalah roller bearing. Okay. Roller bearing ataupun spherical bearing. Ataupun straight roller bearing, benda sama lah. Berbeza merujuk kepada bearing yang sama. So dalam kolom kedua ini, dia akan ada 3 jenis series bearing. Dia ada light series, extra light series, dan medium series. Sama juga dalam angular ball bearing, dia ada extra light series, dan juga ada medium series. Sama seperti roller, dia ada extra light series, dan medium series. Okay. Cuma ada perbezaan sedikit dari segi penandaan nombor di situ untuk roller bearing dengan ball bearing. Okay. Baik. So di kolom 1 adalah bore size. Okay, manakala di bahagian tengah ni, ini semua adalah load bearing. Dalam unit apa? Dalam unit kilonewton. Okay. Bagi contoh ini 6 kilo. Okay. So dia boleh menanggung angular ball bearing di bawah extra light series. Light series dengan bore 30 ni, dia boleh menanggung hingga 6 kilo Newton. Okey, dia menanggung 6 kilo. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh. Select a ball bearing for an industrial machine press fit onto a shaft and intended for continuous one shift, 8 hours day operation at 1,800 revolution per minute. The bearing is designed for 30 kilo hours life. Radial and thrust load are 1.2 and 1.5 kilonewton respectively, with light to moderate impact of Ka equal to 1.5. Okay, so here you need to suggest both type of bearing. Okay. So dekat soalan dekat sini dia beritahu beban yang akan ditanggung untuk bearing ini adalah radial. Radial dan thrust. Okay. Meaning that bearing yang kita akan pakai dekat sini ialah bearing ball bearing. Tak boleh pakai roller bearing. So kita akan pakai ball bearing. Dan dalam ball bearing untuk khusus kita ni kita ada 2 jenis. Satu radial dan satu lagi angular. Jadi kamu kena suggest kedua-dua bearing ni. Okay, kalau radial nak pakai jenis apa, angular nak pakai jenis apa. Okay, so ini. Jadi kita selesaikan dulu kalau kita nak pilih radial ni. Okay, so radial ball bearing dengan alpha equal to 0 degree. So kita kira ratio sebab kita ada thrust load. So kita akan terus kira ratio di antara thrust load dengan radial load. So the ratio is 1.25 untuk problem ini. So 1.25
dia berada dalam zulat ini dan kita pakai formula ini dan akhirnya Fe is 2.4 kilonewton. Okay, 2.4 kilonewton. So maksudnya daripada rumus ini Fe is 2.4 kilonewton. Okay, 2.4 kilonewton. So, kita kira L ialah hayat bearing yang diperlukan. Okey, dia bekerja pada 1800 revolution per minit, 30,000 jam. Okey, yang itu tukar unit lah. Jadi dapatlah 3,240 juta kitaran. Ini hayat bearing. Lepas hayat ini awak kena tukar bearing lagi. Okey, bila capai yang ini tukar. Okay. KA is 1.5 di dalam soalan. Soalan beritahu tidak ada beritahu tentang reliability yang hendak digunakan. Jadi kita assume kita guna standard reliability iaitu 90%. KR equal to 1. So bearing yang kita bearing yang kita pakai, table yang kita rujuk mempunyai rating life 90 juta. Macam mana kita pasti dekat table tadi dia tulis. Dekat table ni kat atas ni. Okay. LR adalah 90 kali 10% dengan hayat 90% daripada itu. Okay. Masuk dalam persamaan ini kita dapat C required adalah 10.55 km. Kita pergi kepada table terus untuk radial ball bearing. Jadi fokus kita adalah pada kolom kedua. Okay, kolom kedua ni. So 10.55 berada kat tengah-tengah ni di antara 8.8 dengan 10.6. Jadi kita akan pakai 10.6. Terusnya untuk light series di antara 9.7 hingga 12. Maka kita pakai 12. Terusnya untuk extra light series, okay, C required berada di antara 9.1 dengan 11.6. Maka kita akan pakai 11.6. Jadi bore size untuk extra light series adalah 70 mm. Kemudian untuk ni XLT. Untuk light series, LT adalah 55. Manakala untuk medium adalah 35. Okay, jadi kita akan buka table di table 14.2. Jadi kita akan pergi pada table 14.1. Okey, table 14.1 kita ada 35 tadi, ingat kita ada 35, ada 55, kita ada lagi 70. Yang 70 ini jadi apa? Ini ialah extra light series. Yang ini kita 55 ni tadi light series, inilah ini. Jadi kita cari dulu 35. Dekat kolom nombor 2 ni kita cari 30. Kita ada 35. 35 ni ada 3. Ada light series, extra light series, ada light series, ada medium series. Kita tahu 35 tadi kita dapat sini. Dan kalangan ketiga ni kita tahu ini ialah medium. So kita akan pakai yang bawah kan. 307. Jadi kita akan report bearing basic number untuk medium series adalah 307. Okey, jadi ini adalah size bearing untuk yang lebih detail. Okey. Outside diameter, bore size, W, R, DS dan DH. Okay. Untuk bore size 55 ni, bore 55 ni ada 3 juga. Yang 55 tadi ni adalah untuk extra light. Sorry, light series. So light series yang tengah. Yang bermula dengan angka 2. Okay, jadi inilah series dia. Dan seterusnya ialah 70. 70 ni extra light series. So extra light series ni 70 ada 3. Jadi kita ambil yang atas kan. So yang atas kali adalah extra light series. Jadi kamu akan pakai bearing jenis 307, 211 dan L14. Inilah 3 jenis bearing yang kamu pakai. Untuk masalah ini, untuk jenis bearing radial ball bearing. Kita satu lagi, kita nak selesaikan kalau kita nak gunakan angular ball bearing. So proses yang sama juga berlaku untuk memilih angular ball bearing. Mula kita kira ratio, kita dapat 1.25, so dia berada di sini, guna equation ni dapat 1.8. So maksudnya di sini FE ialah 1.8. The rest sama je, jadi atas ni semua sama, tak bertukar. Jadi dapatlah C required ni 7.91. Kita pergi kat table
So, sekarang fokus kita tidak lagi berada dalam kolom kedua tetapi dalam kolom ketiga. Sebab kolom ketiga adalah angular ball bearing. So, pilih ball size untuk ketiga-tiga jenis bearing. Okay, daripada siri extra light, light series dan juga medium series. So, ball dia adalah 30, 35 dan 55. Okay, jadi kita pergi kat sini, kita ada tadi 30, 35 dan 50. Okay, jadi kita cari 30 adalah siri medium tadi. Jadi kita akan pakai 306. Manakala untuk 35 adalah jenis light series, yang ni salah. Okay, yang ni yang hijau ni sepatutnya kat bawah. Okay. Sebab 35 ni adalah light series. Okay. Jadi 207. Dan kemudian 55 ni adalah extra light series. Extra light series 55. Jadi bearing yang kita akan pakai ialah L11. Jadi ini adalah bearing yang kita akan pakai untuk masalah yang ada tadi. Baik. Problem 7.2 ini saya tinggalkan untuk awak selesaikan sendiri. Okay. Dan lihat sendiri. Selesaikan sendiri. Dah selesai lah semua. Sama saja. Okay. Saya terus bawa kepada masalah seperti ini. So, kalau kita lihat kepada masalah di sebelah kiri ni, sebelah kiri ni, kita ada dua puli. Puli ni bertindak dalam arah ini. Kalau kita melihat kepada masalah ini, bearing hanya akan menanggung radial load sahaja. Dengan melihat rajah itu, kita tahu bahawa bearing akan hanya menanggung radial load. Kepada masalah yang kedua ini, okay, dia menggunakan bevel gear. Okay, bevel gear ni bila dia bercantum, dia tidak seperti spur gear. Okay, pressure line-nya dalam dua dimensi. Maksudnya awak boleh raikan daya itu dalam arah tangent dan dalam arah radial. Tetapi untuk bevel gear, pressure line dia dalam ruang 3 dimensi. Meaning that dayanya ada dalam arah tangent, ada dalam arah radial dan ada daya dalam arah paksi. So, daya dalam arah paksi tersebutlah yang akan menyebabkan shaft ini mengalami daya pujah. Di sini titik sentuhan, di titik sentuhan tu ada 3 komponen daya. So, komponen yang ini 1531 ini, 1531 ini adalah axial load. This axial load lah yang akan menyebabkan bearing akan menanggung beban axial load. Kita ada 2 bearing. So, kamu kena decide nak pakai bearing mana yang akan tanggung load. Okay, so DOC. Okay, DOC. Kalau kita lihat jarak ini sama je. Okay, DOC. Okay. So, masalah buckling ni, dia tak jadi kalau kita kena beban tegangan. So, buckling ni dia akan jadi kalau kita kenakan beban lompatan. So, awak kenakan load dekat sana. So, basically bahagian ni dia akan mengalami tegangan. Kalau bahagian ni akan mengalami lompatan. So, kita akan design, kita cuba bearing di C akan menanggung beban beban paksi tersebut. So, bearing di C akan menanggung beban pujah. Okay. Bukannya di D. Faham Baik, kita dah sampai ke penghujung topik ini. Ada apa-apa soalan? Doktor, Saya? yang equation yang macam nak kata, yang ratio tu kena hafal ke dia given dalam test? Open book test. Apa nak risau? Open book test. Kita faham. Itu sebabnya untuk kursus ini kita open book test. Kalau face to face pun dia open book test.
Dia tak perlu hafal samaan tersebut. Okay, buka je buku. Okay? Tak perlu Okey hafal. lah. Okay? Ada apa lagi soalan? Sebelum kita pergi satu contoh soalan exam yang lepas. Tak ada Baik, kalau tak ada kita pergi kepada contoh soalan yang lalu exam yang lepas. Okay. Soalan 2018-2019 semester 2. So ni zaman belum ada COVID. Ini soalan dia. A spur gear C transmit power. Kita lihat rajah dulu. Ini rajah dia. Kita ada shaft A, B, C, D. Shaft shaft A, B, C dan D. Di titik C gear, ada gear, spur gear. Dan di titik A ni ada pulley. So bearing dipasang di titik A, di titik B dan di titik D seperti di dalam rajah ini. Di titik B dan D. Bearing dipasang di situ. Okay. So spur gear C transmit power to V belt pulley A, meaning that inputnya adalah pada gear. Okay. So maksudnya kuasa dihantar melalui gear C, kemudian dihantar ke pulley ni akan hantar ke tempat lain lah. So dia itulah power dia. Dot dia akan masuk situ, gitu, hantar atas. Okay. Baik. Via a shaft ABCD rotating at 2000 revolution per minute and transfer power with a moderate shock to take the lowest value. So meaning that KA ni ada mungkin ada range A to B, so ambil yang nilai yang paling rendah, take the lowest value to KA. So the shaft is supported by two types of bearing, one bearing type at B and one bearing type at D. So as shown in figure Q1, kita dah tengok tadi, so the belt tensions are F1 equal to 450 Newton and F2 to 100 Newton. The gear forces are F3 equal to 1200 Newton and F4 is 700 Newton. The system will last until 25 kilo-hours and both bearing has 98% reliability. Soalan pertama ialah compute the total radial load acting at B and bearing D respectively. So D adalah masalah free body diagram. Okay, free body. Kita kena selesaikan masalah pada badan bebas, tentukan radial load di titik B dan titik D di mana bearing dipasang. Okay, so saya tak akan pergi detail dekat situ sebab ini adalah kita dah discuss dahulu lah. Kita tak nak buang masa dekat situ. So soalan kedua ialah, andai kata dalam exam tak boleh nak jawab soalan satu dan kamu akan dapat masa kosong di soalan satu, jangan risau. Soalan kedua, dia bagi nilai radial load dekat titik B dengan D siap-siap. Dia bagi. Andai kata tak dapat jawab satu, so just pretend that the radial load at B is 950 Newton and D is 850 Newton and at bearing D is also designed to support the thrust load of F5 equal to 580 Newton. Just pretend with that value. Okay, kalau tak dapat jawab soalan satu. Okay, so masih lagi boleh jawab soalan nombor 2. Jika betul boleh dapat lagi still boleh dapat 90 markah solid. 90 markah. 19 markah. Soalan yang terakhir untuk soalan bearing adalah design the suitable size of ball OD, WRDS
D, DS and DH for shaft and housing at B and T. So design shaft for shaft. Di sini lagi badan. Okey, untuk sangkut untuk sangkut bearing. Okey. Baik, kita pergi pada solution. So, solution untuk salah satu adalah free body diagram. Yang ni awak go through sendiri lah. Okey, ini adalah free body diagram. Ini adalah topik chapter 1 dan chapter 2. Kita tak pergi macam itu. Kita lihat dekat sini. Load ini, satu load adalah selari dalam F3 selari dengan Y. F3 ni selari dengan Y. F4 ni selari terhadap aksi Z. F2 dan F1 ni, okay, kita boleh leraikan dia. So F2 akan ada satu selari dengan arah Z, dan satu lagi load akan selari dengan Y. Itu juga dengan sebelah bawah ni ada selari dengan Z dan Y. So dengan arti kata lain, ada load yang bertindak. Okay, bertindak dalam satah. Kita ada satah plane XY dan plane XZ. So load bertindak dalam dua satah. Jadi di A akan ada load tindak balas dalam satah XY. So could be sini dan sini. Dan satu lagi sini dan sini. Okay, jadi ada dua. So actually both ini adalah radial. Both ini adalah radial. Kedua-duanya adalah radial. So combine dia dengan menggunakan theorem Pythagoras. So at the end-nya awak akan lompat terus, dia akan combine. So dekat titik B, radial load-nya adalah 948 Newton dan di titik D, radial load-nya adalah 849 Newton. Okay, soalan yang kedua, tentukan saiz roller bearing dengan angular ball bearing. So kita lihat dekat masalah tadi, soalan kata dekat bearing D ni, dekat bearing D akan tanggung thrust load. Kat sini akan tanggung thrust load. Sini ada thrust load. Sini ada FT dan sini ada FR. Di sini hanya ada FR saja. So, awak nak pakai bearing mana? Roller dengan roller bearing dengan angular bearing. So, roller bearing akan pakai kat sini, angular bearing akan pakai kat sini. Jadi jangan tanya lecturer ataupun ni nak bearing di B nak pakai apa, bearing di D nak pakai apa. Jadi kalau dalam exam masa face to face, kalau soalan tu tanya, saya akan jawab tak tahu lah. Bukan pada student saya juga, pada section yang lain kalau bertanya pun saya akan jawab saya tak tahu. Sebab apa? Sepatutnya kamu tahu. Sepatutnya kamu tahu. Ya, itu menunjukkan bahawa pelajar tersebut dia tak beri perhatian masa lecture langsung ataupun dia tak membuat ulang kajian, tak discuss dengan kawan dan sebagainya. Okey. Baik, kita selesaikan bearing di B dahulu satu persatu, kemudian kamu nak selesaikan di D dahulu pun boleh, nak selesaikan di B dahulu pun boleh. Contoh saya ni saya selesaikan di B dahulu. Okey, di B dahulu. So total radial load di B adalah 950 Newton. Okey. KA dia 1.1, KR dia ialah 0.75 dengan reliability 98%. Itu kita tengok graf tadi. Okay. LR 90 juta kitaran. Okay. Kemudian hayat kitaran yang diperlukan ialah berapa ni? 3,000 revolution. 3,000 juta revolution. 3,000 times 10 power to 6 revolution. Okay. So C required adalah 4
Berapa ni? 400 lah. 400 Newton. 4.1 kilonewton. 4.1 kilo. Okay, 4.1 kilo. Jadi kita buka saya punya slide ni kat bawah ni ada. Bawah ni kita pergi dekat mana? Table 14.2. Okay. 4.1 kilonewton. Kita nak pakai roller dulu. Kita cerita masalah roller dulu. 4.1. Ini dah 12. Okay. Kita undur sikit. Okay. So 4.1. So untuk untuk extra light series 4.1 dekat mana? 4.1. Okay, so dia drop balik 4.1. Dia berada di sini. Okay. 4.1. Okay, kita akan pakai ini. Satu lagi ialah 4.1 di sini, pakai ini. 4.1 satu lagi di sini, kita pakai ini. Jadi bor 17, bor 20 dan bor 40. 17, 20 dan 40. Okay. 17, 20 dan 40. Okay, awak akan pakai ini. Okay. Kita pergi kepada table 14.1 sebelumnya. Apa tadi? Bor dia apa? Bor dia 17, 20, 40. 17, 20, 40. Okay. So 17, 20 dan 40. Okay. So 17 adalah siri medium. Okay. Manakala yang ini akan pakai siri light series. Yang ini akan pakai extra light series. L08, L08, 204 dengan 303. Ini yang dibuatnya 303, 204 dengan 08. L08. Okay. So, saya harap awak boleh tahu macam mana penentuan. Okay, jadi setiap satu series, satu markah. Dia dapat 3 markah. Terusnya lah bearing di D, kita akan pakai angular ball bearing di situ, alpha 25 degree. Okay. Kira ratio di antara axial dan radial, so 0.682. So, mesti kamu akan pakai equation ni lah. Okay. Dapatlah FDE 851.74. Okay. So ganti ke dalam persamaan ni, akhirnya dapat hasil required di titik D 5 kilonewton. 5 kilonewton. Okay. 5 kilo. So pergi dekat table 14.2. Okay. So kali ni kita fokus kepada kolom yang kedua ni, angular ball bearing. Okay. 5.1. Okay, 5 dia ada dekat sini. 5 kilonewton. Di sini kita akan pakai ni, kita akan pakai ni. Dan ini akan pakai ni. Okay. Jadi kita akan pakai 20, 30 dan 45. 20, 30, 45. Okay. 20, 30 dan 40. Okay. Bawah tu. Tapi dia punya basic, bearing basic bearing number. Okay.
Okay, kena pergi kepada tabel 14 1. Itulah. Angka ni apa? 20, 30, 45. 20, 20, 30 eh. 30 dengan 45. Yang 45 ni bore besar, dia pakai yang ni L09. Ini akan pakai yang tengah light series, dan yang ini dia akan pakai yang paling besar. Jadi 304, 206 dan juga L09. Okay, L09. Jadi 206, 304 dan 209. Okay, 4, 206 dan L09. Detail dia ada di sini lah. Detail tentang size bearing tu ada di sini. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga, nak design cepat tu. Saya ambil satu contoh yang lain awak tengok sini. Okay, roller bearing, roller at B. Kita tengok Rajah. Rajah ni design dia. Okay. Rajah dia dekat B ni. Kat sini pakai diameter. Kat sini diameter dia 30 mm. 30 mm. Okay. 30 mm. Jadi masa kita selesaikan tadi, dekat B ni dia ada bore dia 40, 20, 17. Jadi yang ini tak boleh pakai. Sebab bore-nya besar, lebih daripada shaft. Shaft 30. Shaft 30. Diameter shaft. Takkan awak nak tempek pula dengan ni kan. Tak cukup ke 40 tak boleh. Jadi 40 tak boleh pakai. Jadi ada 20 dengan 17. Jadi 17 akan menyebabkan kos lagi tinggi. 17. Kalau kena mil dia lagi. Jadi kita akan pakai yang ini. Bawah 20. Jadi shaft ni akan di mil, okay, daripada 30 mm jadikan dia 40. 20 mm. Okay. Akan mil. Okay. So shaft need to be mil to diameter of 20 mm. Ini penggunaan size dan sebagainya untuk bantu design di sebelah ini. Should be berapa? Okay, so DS dia 25.9. So mini Z kat sebelah sini diameter ni ialah 25.9 mm, yang sini ialah 3 mm. Okay. So kalau ada housing kat atasnya mestilah 42.7 mm, tak boleh lebih. Oh, sikit. Okay, begitu. Okay. Jadi kalau ada student jawab macam juga boleh diterima lah. Okay. Baik. Untuk di D, perkara yang sama juga pertimbangan berlaku seperti yang saya dah explain tadi. Okay. Saya tinggalkan ini untuk awak baca sendiri. Ulasan yang dibuat dalam skema pemarkahan ini. Okay, untuk itu dah selesai saya punya penerangan tentang bagaimana hendak menjawab soalan ujian. Contoh ujian soalan yang lalu. Okay, saya akan bagi satu soalan. Satu soalan untuk
Baik. Saya akan bagi satu soalan assignment untuk Mary. Juga saya ambil daripada soalan yang lepas lah, yang lalu. Okay. Okay, jadi yang inilah. Okay. Baik. Ada apa-apa soalan yang mahu ditanya, yang tak faham, any doubt, barang keraguan, okay, boleh tanya. Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada. Tak ada, maksudnya faham, betul-betul faham lah. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, so kita dah tamat topik bearing. Saya ada bagi juga video daripada lecturer lain tu. Dia share dengan saya. Dia boleh share. Oh, dia tengok. Nota tu nota saya juga. Dia pakai. Baik. Kalau tak ada apa-apa, nanti tu saya nak ambil kedatangan awak. Lepas tu kita boleh bersurai. Captain, seksi buku 7, hari ni berapa bulan? 059. Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa semua, terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Sama-sama, baik. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Terima kasih, doktor. Sama-sama.